Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. Kita dalam bab al-janaiz, hadis yang ke-465. وعن عوف ابن مالك رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على جنازة فحفظت من دعائه اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله وأغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وأدخله الجنة وقه فتنة القبر وعذاب النار. رواه Muslim dari Auf ibn Malik radhiyallahu anhu, katanya Salla Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Nabi SAW salat ala janazatin, salat atas satu jenazah. Kata Auf ibn Malik, fahafiztu min du'aihi, aku menghafaz daripada doanya, doa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Ya Allah, ighfir lahu, ampunilah dia, warhamhu, kasihanilah dia, wa'afihi wa'afu anhu, wa'afiatkan dia, wa'afu anhu, wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalah, akrim nuzulahu, muliakanlah tempat hak turunnya, wa wasi' madkhalahu, luaskan tempat masuknya, wa aghsilhu bil ma', mandikanlah, bersihkanlah dia dengan air, wa thalj wal barat, embun, wa naqqihi minal khataya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas, dan bersihkanlah daripada kesalahan-kesalahannya, kama yunaqqa thawbul abyad, sebagaimana dibersihkan, disucikan kain yang putih daripada danas kotoran. Wa abdilhu daran khairan min darihi, gantikanlah rumah yang terbaik buatnya, ataupun rumah yang terbaik daripada rumahnya. Wa ahlan khairan min ahlihi, dan istrinya yang terbaik daripada istrinya. Wa ahlan khairan. Tukar isteri ke apa ni? Wa adkhilhu jannata, dan masukkanlah dia dalam syurga. Waqihi fitnatal qabr, jauhkan dia daripada fitnah kubur. Wa azaban nar, dan daripada azab neraka Allah Azza wa Jalla. Rawahu Muslim. Jadi Auf ibn Malik, hadis ni hadis Muslim, sahih dah tentunya, adalah bab di mana Nabi SAW mendoakan ala janazatin, doa kepada jenazah ni dalam solat jenazah lah. Rakaat pertama, takbir pertama adalah suratul Fatihah, dah lalu dah hadisnya. Takbir yang kedua, salawat kepada Rasulullah. Takbir yang ketiga, doa. Takbir yang keempat, bagi salam lah.
Kalau 9 kali takbir, boleh doa belaka. Boleh doa. Semua takbir adalah doa. Kalau dia tak doa pun dia ikut imam. Imam angkat takbir, dia pun takbir. Imam sampai 9 kali takbir, ikut saja, tak baca apa pun okey. Yang penting dia telah pun membaca pada takbir yang ketiga tu Allahumma ighfir lahu warhamhu dan sebagainya, doa yang disebutkan ini, dan berikutnya doa yang kemudian. Allahumma itu asal daripada Allahumma itu adalah ya Allah. Apa maksud Allahumma? Allahumma itu ya Allah lah. Allahumma. Kerana mim itu ganti kepada ya nida. Mim ganti kepada ya harfun nida. Ya Allah. So mim Allahumma ditukar kepada huruf ya itu kepada mim. Allahumma. Ighfir lahu. Ampunilah dosanya. Yang dimaksudkan al-maghfirah itu adalah satru zanbi ma'at tajawuzi an. Maksud istighfar, memohon ampun. Maksud Allah ampun, ighfir lahu ni, ya Allah ampunilah dia. Bukan semata-mata ampun, tetapi Allah Subhanahu wa taala tutup. Satr, Allah tutup. So tutup kepada dia, tutup apa? Dosa-dosa yang dia buat. Ma'at tajawuzi anhu, maafkan. Habis. Allah tutup dan Allah ampunkan. Itu ighfir. Irhamhu, rahmat kepadanya. Dan rahmat, ar-rahmatu itu lebih ablagh daripada al-maghfirah. Maksud rahmat, irhamhu, maksudnya itu lebih ablagh. Perkataan irhamhu itu lebih memberi makna yang lebih daripada ighfir. Ighfir, ampunilah dia. Irham, rahmatilah dia, kasihanilah dia. Kerana apabila kita sebut kasihanilah dia, mengandungi Allah ampun. Sebab Allah ampun, Allah tak akan kasih melainkan Allah ampunkan dia. So Allah ampunkan dia dan berikutnya Allah kasihkan kepada dia. Afiatkan itu maksudnya daripada zunub lah. Daripada selamatkan dia daripada dosa-dosanya, dan selamatkan dia daripada azab kubur, selamatkan dia daripada azab neraka. Itu afihi. Akrim nuzulahu, muliakan nuzulahu. Nuzulahu ay ma yaqdamu lidhaif, ay ij'al nuzulahu wa dhiyafatahu indaka karimatan. Maksudnya jadikanlah dia itu menuju kepada Allah ataupun menjadi tetamu Allah tu, min dhiyafatihi. Maksudnya akrim nuzulahu tu muliakan, muliakan, apa aku nak terjemah? Muliakan, kalau kita muliakan tetamu dah. Muliakan tetamu. Maksudnya dia ni menuju kepada Allah. Muliakan dia. Muliakan dia dalam proses dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa wasi' madkhalahu, luaskanlah kuburnya. Madkhal itu tempat masuknya. Maksudnya kubur lah. Luaskan kuburnya bi an yafsaha lahu fihi wa yaftah lahu baban ilal jannah. Dan maksud luahkan kubur itu juga adalah bukakan pintu menuju kepada syurga Allah Azza wa Jalla. Basuh dia, mandikan dia. Waghsilhu bil ma'i was salji wal barat. Basuhkan dia dengan air. Was salj. As-salj, salji lah kalau kita terjemah. Wal barat, embun. Titisan-titisan dipanggil al-barat, embun, mata air, boleh belaka. Para ulama sebut wallahu a'lam, antara hikmah disebut oleh Nabi SAW, mandikan dia, bersihkan dia daripada air dan kesejukan. Air dan salji dan barat ni sebagai nak memberitahu bahawasanya suatu suatu apa orang kata, nak berlawanan dengan dosa. Dosa itu panas. Dosa itu adalah hararah. Dan dosa itu membawa kepada neraka Allah Azza wa Jalla. So dosa itu panas, disebut hararah. Maka apabila Nabi sebut mandikan dia dengan air dan salj wal barat, air yang sejuk, sebagai suatu simbolik menyatakan bahawa ampunkan dosanya. Hapuskan dosa-dosanya yang panas itu dengan air yang sejuk, iaitu as-salji wal barat. Dan sucikanlah khataya. Khataya maksudnya kesalahan-kesalahannya. Sucikan, bersihkan.
Kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas, sebagaimana dibersihkan baju yang putih daripada kekotoran. Suatu nak bagi tahu bahawasanya Allah Subhanahu wa Nabi sallallahu alaihi wasallam buat perumpamaan. So baju yang kotor bila dibasuh maka dihilangkan daki-dakinya itu, maka itulah kita nak setiap orang yang mati itu kita doakan kepada Allah supaya Allah ampunkan dan bersihkan dosa-dosanya sebagaimana baju putih yang dibersihkan daripada kotoran itu bersihkan semua dosa-dosanya. Abdilhu daran khairan min darihi, tukarkan rumahnya. Abdilhu daran, itu rumah yang ada di dunia itu, khairan min darihi, bagikan dia rumah yang lebih baik daripada rumahnya, itu syurga Allah Azza wa Jalla. Dan itulah rumah yang paling baik sekali lah. Tak adalah tempat yang paling bagus, tempat yang paling terbaik melainkan syurga Allah Azza wa Jalla. Wa ahlan khairan min ahlihi, dan isteri yang lebih baik daripada min ahlihi, dari isterinya. Apa maksud dia? Haza tabdilu, ni dia kata tabdilu imma bil a'yan bi an yu'awwidahu Allah anhum fi dari karamatihi, wa imma tabdilu awsaf bi an ta'ud al ajuz shabbah wa sayyi'at al khuluq hasanah al khalq. Ditukar at-tabdil imma bil a'yan, ganti sama ada ain dia tu. Ganti ain. Atau menggantikannya, maknanya daripada hak tua jadi muda lah. Daripada hak yang akhlaknya buruk kepada akhlak yang elok. Itu maksud dia. Ahlan khairan min ahlihi, antara nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan orang yang kita kasih, dengan orang yang kita sayang. Antara orang yang kita kasih dan orang yang kita sayang adalah kaum keluarga lah, dah tentu. Mak bapak, anak-anak, isteri-isteri. Maka kalau ditanya adakah seseorang itu akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan isterinya, maka disebut oleh Allah dalam surah Ar-Ra'd 23. Surah Ar-Ra'd 23, Allah kata jannatu adnin yadkhulunaha, syurga adnin, yadkhulunaha, akan memasuki ke dalamnya. Wa man salaha min abaihim, dan yang saleh daripada bapa-bapa mereka. Salaha min abaihim wa azwajihim, dan isteri-isteri mereka, wa zurriyatihim, dan anak-anak mereka. Allah sebut lagi dalam surah Az-Zukhruf 70, Allah kata udkhulul jannata, masuklah kamu ke dalam syurga, antum wa azwajukum, engkau dan isteri-isteri kamu. Masuklah kamu dalam syurga dengan engkau dan isteri-isteri kamu. Kata Al-Imam Ibn Katsir dalam tafsir kepada ayat ini, ay yajma' bainahum wa bain ahbabihim fiha min al-aba wal ahlin wal abna mimman huwa salihun lidukhulil jannati minal mu'minin, iaitu dihimpunkan bainahum, di antara mereka dan di antara ahbabihim, dan orang yang mereka kasihi dan sayangi di dalamnya, dalam syurga, daripada aba, bapa-bapa tok-tok mereka, maksudnya kaum keluarga, wal ahlin, isteri-isteri mereka, wal abna, anak pinak mereka, mimman huwa salihun, iaitu yang layak untuk lidukhul jannah, yang layak untuk masuk syurga Allah Azza wa Jalla, minal mu'minin, di kalangan orang-orang yang beriman. Dan dia berdasarkan surah At-Tur ayat 21, wallazina amanu, dan orang-orang yang beriman, wattaba'atuhum zurriyatuhum, dan yang mengikut mereka itu anak-anak mereka, biimanin, dengan iman, alhaqna bihim zurriyatahum, maka alhaqna bihim zurriyatahum, maka akan diikut sekali dengan mereka itu anak-anak mereka. Maka masuk dalam syurga itu family yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang tak beriman tak masuklah. Adapun yang tak beriman tidak masuk.
Kalau di dunia masih bergaduh dia dengan lelaki dia. Bergaduh dia tak habis-habis. Bergaduh sampai mati pun bergaduh. Tapi tak bercerai, bergaduh. Laki tak suka panggil bini dia, bini tak suka panggil laki dia. Maka pada hari akhirat besok Allah gantikan hak mana hak yang tak berkenan tu dengan benda yang kita berkenan. Maka, bini yang sama. Kenapa nak bini lain? Seseorang akan masuk dengan isteri dia yang terakhir. Maka isteri dia yang terakhir itulah pasangan dia di syurga. Jika sekiranya lepas dia mati isteri dia kahwin lain, maka suami dia di hari akhirat besok dengan suami barulah. Dengan suami baru. Adakah dia mati, bini dia kahwin lain? So, hari akhirat macam mana? Kesian dia. Nabi kata dalam syurga tidak ada azab. Nabi kata dalam syurga tidak ada yang bujang. So bila tak ada yang bujang, kalau dia itu di dunianya tak kahwin, maka insya-Allah hari akhirat dia akan kahwin. Dia akan kahwin dan dia akan berpasangan di hari akhirat besok. Hak tu bab lain. Hak tu bab lain. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang tidak mahu kepada sunnahku, maka dia bukan di kalanganku. Kalau dia tak kahwin kerana tak mau ikut sunnah Nabi, maka dia bukan kalangan Nabi. Maka dia tak ikut Nabi. So kalau dia tak ikut Nabi, beratlah, kan? Yang pentingnya jangan bimbang, semua akan ada pasangan. Siapa yang mungkin pada waktu dunia tak ada nak kahwin, maka hari akhirat tidak ada yang bujang dan tak ada yang tua, semua muda belaka. Wallahu a'lam. Kalau sekiranya dia ada 2-3 bini, dia ada 1, 2, 3, 4 lah, 4 bini dia. Wallahu a'lam, sebagai kata hak yang pertama. Wallahu a'lam. Habis yang lain? Wallahu a'lam. Wa adkhilhu jannata, dan masukkanlah dia ke dalam syurga. Qihi fitnatal qabr, maka jauhkan dia daripada fitnah kubur dan azab neraka Allah Azza wa Jalla. Okey, berikutnya 466. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam idza shalla ala janazatin yaqulu Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa shahidina wa ghaibina wa saghirina wa kabirina wa zakarina wa unthana Allahumma man ahyaytahu minna fa ahyihi ala al-islam wa man tawaffaytahu minna fatawaffahu ala al-iman Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tudillana ba'dahu. Rawahu Muslim wal arba'ah. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu an. Katanya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam idza shalla ala janazatin, apabila dia salat atas satu jenazah, dia berdoa yaqul Allahumma ighfir li hayyina, ya Allah ampunilah li hayyina. Li hayyina maksudnya orang-orang yang hidup di kalangan kami, wa mayyitina, dan orang-orang yang mati di kalangan kami, wa syahidina wa ghaibina, dan orang yang hadir dan orang yang gaib, orang yang tidak ada, wa saghirina wa kabirina, yang kecilnya yang besarnya, wa zakarina wa unthana, yang lelaki di kalangan kami dan perempuan di kalangan kami. Allahumma man ahyaitahu minna, ya Allah sesiapa yang ahyaitahu, engkau hidupkan
minna, dari kalangan kami, fa'ahyihi 'alal Islam, maka engkau hidupkanlah dia atas Islam. Wa man tawaffaitahu, dan sesiapa yang engkau matikannya, minna, dari kalangan kami, fatawaffahu, matikanlah dia 'alal iman, atas iman. Allahumma la tahrimna ajrahu, ya Allah, jangan engkau haramkan kami mendapat pahalanya. Maksud pahalanya itu, jangan engkau haramkan untuk kami mendapat pahala daripada menguruskan jenazahnya, daripada mengikut jenazahnya, dari kapannya sampailah ke tanamnya. Barang siapa yang menguruskan mayat ataupun mengikut jenazah sehingga sehingga salat, maka falahu qirat, maka dia dapat satu pahala qirat. Qirat adalah sebesar gunung Uhud. Siapa yang sampai dia ditanam, falahu qiratan, baginya ada 2 gunung Uhud. Maksudnya pahala besar 2 gunung Uhud. Besarnya pahala ikut mayat sampai dia tanam. Daripada pengurusan dia, kita salat, kemudian ditanam mayat tersebut, maka dapat 2 qirat. Siapa yang salat saja, kemudian tak ada nak ikut ke kubur, maka dapat 1 qirat, 1 qirat. Wala tudillana ba'dahu, dan jangan wala tudillana, dan jangan engkau sesatkan kami ba'dahu, selepas daripadanya. Berikutnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu an anna an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala iza sallaitum 'ala al-mayyit fa akhlisu lahu ad-du'a. Berkata Abu Hurairah bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, iza sallaitum, apabila kamu mendoakan 'ala al-mayyit, apabila kamu mendoakan atas mayat, fa akhlisu lahu ad-du'a, maka ikhlaskanlah baginya ad-du'a. Ikhlaskanlah baginya ad-du'a. Rawahu Abu Dawud wa sahhahahu Ibnu Hibban. Hadis sahih. Apa yang kita dapat daripada hadis-hadis yang kita bacakan? Dimustahabkan an yakuna ad-du'a fi salatil janazati ba'da at-takbirati ats-tsalisah. Mustahab doa kepada dalam salat jenazah itu lepas takbir yang kedua itu. Atau maksudnya takbir ketiga, lepas takbir yang ketiga. Wa yajuzu ba'da ar-rabi'ah, dan harus lepas takbir yang keempat. Wa yakunu sirran, dan hendaklah doanya itu tak kuat. Sawa'un akanatis salatu fin nahar awil lail, sama ada salat jenazah itu waktu siang ataupun malam, maka dibaca perlahan. Doa boleh 2 lah. Satu, doa dalam hati. Boleh? Ini umum lagi umum. Doa dalam hati, boleh tak? Boleh. Doa dengan sebut, boleh juga. Dalam solat, hak rukunnya, hak Fatihah tu tak? Hak Fatihah rukun. Maka bila kata Fatihah rukun, rukun qauli, kena sebut. Maka sebab tu kena gerakkan mulut dan kena dengar lah. Itu kata Imam Syafi'i dan mazhab Syafi'i, dengar sampai telinga dia sendiri, sebab dia rukun qauli. Yang lain-lain yang tidak masuk dalam rukun qauli, maka dia boleh doa dalam hati. Contoh waktu sujud. So bila dia sujud, dia doa dalam hati. Boleh tak? Boleh. Tak ada masalah dan tidak ada khilaf, nak bahasa apa pun boleh. Jika dia doa dengan lafaz mulut dan keluar bunyi,
Di situ data khilaf adakah boleh lain dari bahasa Arab. Maka mazhab Syafi'i tak boleh melainkan bahasa Arab. Tak boleh melainkan bahasa Arab. Bagi sebahagian pandangan ulama yang lain, oleh kerana Nabi sebut umum, tempat di mana seorang hamba dekat dengan Allah Azza wa Jalla adalah ketika mana dia sujud. Fa'aksiru fiha du'a. Perbanyakkan di dalamnya doa. So bila dia sebut perbanyakkan di dalamnya doa umum. So bila dia umum, masuk sekali kepada orang yang tak erti bahasa Arab pun boleh berdoa dalam bahasa Melayu. Tak boleh. Innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Imam dijadikan untuk diikuti. Fa idza kabbaru, bila imam takbir fakabbiru. Takbir. Imam bagi salam, dia kena bagi salam. Imam bangkit daripada sujud, jangan dia sujud lama sebab doa. Tak boleh. Dia kena ikut imam. Kalau dia menyelisih imam, maka tak nama ikut imam dah. Maka dia telah menyelisih imam. Salah lah. Itu kesalahan dalam salat. Okey. Mana? WhatsApp tadi ada orang tanya. Dia solat asar. Dia solat asar, kemudian dia masuk pada rakaat kedua. Imam tahiyat awal. Dia masuk rakaat kedua, dia rakaat pertama lah. So tahiyat pertama lah. Tahiyat imam, tahiyat pertama dia rakaat pertama dah tahiyat dah kan. Lepas tu rakaat ketiga imam lupa. Dia duduk lagi tahiyat. Maksudnya tahiyat awal yang kedua. Yang kawan ni tadi masuk rakaat kedua. Dah tahiyat awal tadi. So kawan dia pun ikutlah tahiyat kedua. Imam terlupa. Tak ada orang tegur. Tak ada kata subhanallah. Tiba-tiba imam, sebab imam tu ingat dia rakaat kedua. Kemudian imam tu bangkit rakaat ketiga. Pada imam tu dia ingat yang ketiga. Tapi kahannya dah keempat. Kan? Maka dia dua kali tahiyat awal. Pada rakaat berikutnya, yang keempat bagi imam. Sebab oleh kerana tadi dia ingat yang ketiga tu yang kedua, maka imam ingat hak yang keempat tu yang ketiga. Maka imam pun bangkit pula lagi. Bangkit lepas tahiyat yang kedua, dia bangkit pula lagi. Tahiyat akhir. Dah jadi 5. Dah jadi 5 rakaat. Apa kita nak buat? Kalau imam dah tambah rakaat, kita tahu imam dah tambah rakaat, kita jangan tambah rakaat. Maka duduk. Duduk mana? Kata Syafi'i dan mazhab Syafi'i, tunggu dalam sujud. Tunggu dalam sujud. Masa sujud tak bagi bangkit sampai imam tu rukuk balik yang tidal, sujud. Dan ikut. Maksudnya sujud tadi tu jangan bangkit. Itu satu pandangan. Disebut oleh Syafi'i sujud dan tunggu dalam sujud. Tapi wallahualam, sebab bila dia imam bangkit, dia pun bangkit lah kan. So bila imam bangkit, tiba-tiba imam naik pula ke atas. Maka dia tahu imam dah silap, sepatutnya apa dia kena buat? Subhanallah. Yang belakang kena subhanallah. Tapi tak ada siapa pun subhanallah. Sebab yang belakang tu pun mungkin blur juga. Dia nak kat apa? Dia dah cukup 4, tapi dia naik 5 lah. Imam dah naik kelima dah. Sepatutnya subhanallah. Dan dia tunggu tahiyat. Imam dah bangkit, dia tunggulah. Subhanallah. Tak faham-faham imam ni. Imam tu, subhanallah, kenapa? Apa hal? Katakan nak tulis belakang pula kan. Maka imam tu pun letaklah. Terus je. Biarkan. Biarkan imam. Sebab pada hak imam, dia was-was. Pada hak kita, kita yakin. Hak ni dah rakaat kelima. Jangan tambah. Siapa pergi tambah, pergi ikut pula rakaat kelima, batal lah sembahyangnya. Maka dia telah tambah rukun. Dia telah tambah rukun.
Sama kesnya masuk maghrib orang imam solat isyak. Kan? Kita maghrib, imam solat isyak. Kita 3, imam 4. So nak buat macam mana? So bila rakaat ketiga tu, tunggu. Bila dah kita tahiyat akhir tu, tunggu imam habiskan dia rakaat keempat isyak, imam turun, tahiyat, maka kita bagi salam bersama dengan imam. Tunggu time tahiyat akhir. Tunggu time tahiyat akhir. Kes kawan yang bertanya tadi itu adalah dia masuk rakaat kedua imam. Bermakna dia masbuk. Dia kena tambah 1. Tapi imam dah naik yang kelima, dia tambah 1, masuk dia 4 lah. Dia cukup dia 4. Pada dia no problem, pada imam problem. Dan dia okey, dia tak ada masalah lah. Yang bela-bela ikut imam, dia pun ikut imam. Imam pada rakaat kelima, dia pun rakaat kelima sebab dia pun Allah, dia pun dah keliru. Dia pun ikut imam. Okey lah, tak ada masalah sebab dia pun keliru. Dan dia ikut imam, innama ju'ila al-imam liyutamma bih. Kita yang masuk masbuk ada 4 kali tahiyat pun tak menjadi masalah. Kita masuk tahiyat kedua, kita masuk tahiyat ketiga, di imam silap dia tahiyat, kita dah 3 kali tahiyat dah. Maksudnya kita sembahyang 4 kali tahiyat. Kerana ikut imam, kita tak ada masalah sebab innama ju'ila al-imam liyutamma bih. Dah ada yang tertinggal. Okey. Berikutnya, permasalahan mufaraqah. Boleh tak mufaraqah dengan imam? Boleh tak mufaraqah dengan imam? Al-aslu tak. Asal ikut imam, maka tak boleh mufaraqah dengan jemaah. Maka asal seorang yang ikut imam, dia kena ikut imam. Tapi di situ pun khilaf di kalangan ulama lah. Maka sebagai ulama kata, kalau nak mufaraqah kena ada keuzuran. Apa keuzurannya? Merujuk kepada hadis yang afattanu anta ya Muaz. Muaz jadi imam, baca panjang. Ada seorang sahabat yang ikut belakang tu tak larat, panjang benar baca. Dia pun mufaraqah. Dia berhenti sembahyang. Sampai berita kepada Nabi. Nabi tak marah hak yang mufaraqah tu. Nabi marah Muaz. Afattana anta ya Muaz? Adakah engkau nak menimbulkan fitnah wahai Muaz? Jika engkau jadi imam, belakang kau ada yang tua, ada budak-budak, maka ringankan. Jika engkau solat seorang-seorang, nak panjang-panjang lah. So berdasarkan hadis itu, maka para ulama sebut 3 pandangan satu hadis. Satu kata dengan keuzuran. Apa uzurnya itu? Uzur dia tak larat. Dia tak larat imam wajib panjang, dia tak larat nak macam mana? So keuzuran bagi dia lah, maka dia pun mufaraqah. Sah tak solatnya dia mufaraqah? Sah. Imam Ahmad tak bagi, melainkan ada keuzuran. Mesti keuzuran. So kalau dia rasa itu uzur, uzur lah. Kerana keuzuran itu juga umum. Syafi'i kata dia nak nak mufaraqah ke tak mufaraqah ke, ada uzur ke tak ada uzur ke, nak mufaraqah boleh. So itu ada khilaf. Tapi yang lebih utama tidak mufaraqah. Yang lebih utama tidak mufaraqah. Kerana tak ada dalil yang jelas bolehnya mufaraqah dalam benda-benda yang macam disebutkan kes-kes imam tersilap. So kes-kes imam tersilap, ikut saja hak mana yang imam buat, yang dia silap, tapi kita ikut atas dasar ikut imam. Tapi tidak dalam bab yang menambah rukun ataupun mengikut benda yang membatalkan sembahyang, jangan ikutlah. Membatalkan sembahyang jangan ikut. Kalau ada keuzuran, maksudnya imam tu tak apa tadi sembahyang pelik sangat, kita pun timbul syak akan kesahihan salat imam. Imam ni apa sembahyang, dia pun tiba-tiba Allah. Macam Syiah. Allah ni imam apa ni? Dia sembahyang
tahiyat, dia pun masuk tahiyat Allah. Lepas masuk tahiyat dia mah. Dia pun syak atas kesah imam. Mufaraqah. Boleh. So boleh. Kalau sekiranya ada timbul syak atas sahih tak, sah tak ke solat imam tersebut, maka dia boleh mufaraqah. Adapun selain daripada itu tak payah mufaraqah. So macam kes tadi itu tak payah mufaraqah. Tunggu saja imam duduk dan bagi salam. Lepas dia bagi salam, sanggup dah tak buat pula sujud sahwi. Sah tak? Sah. Sebab sujud sahwi sunat. Sujud sahwi sunat. Imam lupa sujud sahwi. Tak ada masalah. Lepas daripada tu, bagi tahu imam. Imam, tadi silap tadi tu. Dah tambah 5 rakaat dah. Dah. Saya rasa 4. Dah. Betul imam 4. Orang punya ramai cakap imam dah jadi 5. Imam tu kata, dah. 4. Dah yakin. Lantak dia lah. Lantak dia. Sebab dia yakin. Dan kita pun yang tak ikut dia, alhamdulillah lah kita tak ikut. Tapi kita duduk tahiyat. Dan kita bagi salam bersama dengan imam. Wallahu a'lam. Tapi saya mengetahui ada sebagian dari kelompok yang takfiri ya, mereka mufaraqah disebabkan takfiri. Macam mana pula itu, adakah dia termasuk uzur tak uzur? Kalau dah kelompok takfiri tu, tengoklah keadaan. Dah habis semua orang kafir, itu lantak dia. Dia pada asalnya dia tu duk mengkafir korang tu pun dah problem dah. Engkau tu problem dah. Lantak engkau nak buat apa pun. Sikit-sikit kafir, sikit-sikit kafir. Khawarij sungguh. Soal tu tak betul ya. Lantak dia. Kalau dia nak mufaraqah. Kerana mengkafir korang. Tak. Kita tak. Selagi mana imam tu, imam tu salah, tapi kita masih boleh ikut, maka kita tidak mufaraqah. Bagaimana pula dengan perkataan kita boleh mengikuti permakmumkan imam yang ahli bid'ah selagi mana bid'ahnya tidak masuk ke dalam lembah kesyirikan? Macam mana itu? Ahli sunnah akidahnya kita salat di belakang yang fajir. Kita solat orang yang di belakang, orang yang zalim, orang yang kaki maksiat dan sebagainya, boleh. Tidak menjadi masalah. Kerana itu dia dengan Tuhan lah. Adapun kita solat mengikut dia sebab dia imam lah. Pada asasnya, dah tentulah imam tu dipilih daripada orang yang elok pada asasnya. Tapi kalau dah memang imam yang ada itu fajir dan sebagainya, maka ahli sunnah menyatakan sah solat di belakang mereka. Hatta ahli bid'ah. Bid'ahnya apa? Bid'ah yang mukaffirah, tak boleh. Bid'ah yang mengkafirkan atau bid'ah yang boleh menyebabkan kekafiran, dan kita tak ikut lah, mufaraqah lah. Dan kalau sekiranya bid'ah itu bid'ah dalam ruang lingkup amalan, sehat tu okey lagi. Wallahu a'lam. Hatta pemimpin zalim sekalipun boleh ikut belakangnya lah. So tadi doa kepada mayat dimustahabkan lepas takbir yang ketiga. Berikutnya, yadulul hadis ala wujubi doa lil mayyit. Dalil-dalil hadis yang kita sebutkan tadi itu menunjukkan wajibnya doa kepada mayat dan mengkhususkan dengannya, iaitu ikhlasul du'a lahu fala yakfi du'a ila am walakinnahu yakfi ay du'ain wa aqalli du'a falau qila fi salati Allahumma ighfir lahu la hasal al wajib. Wajib doa kepada mayat walaupun dengan seringkas Allahumma ighfir lahu. Allahumma ighfir lahu. Dia tak apa doa panjang-panjang ni. Dia pun takbir pada takbir yang ketiga, dia pun baca Allahumma ighfir lahu. Dah cukup, boleh. Allahumma ighfir lahu warhamhu pun boleh. Kalau dia tak apa hak yang panjang-panjang ni lah. Dan setiap orang memerlukan doa. Setiap orang memerlukan doa. Sebab itu Nabi SAW mengajarkan kepada kita doa kepada mayat. Dan Nabi SAW doa kepada mayat menunjukkan Nabi ajar kepada kita ini, Nabi itu sendiri tak boleh nak tolong kalau sekiranya orang hak yang mati itu pun tidak menolong dirinya. Maksudnya Nabi sendiri doa kepada Allah, ampunkan dosanya. Ya Allah, ampunkan dosanya.
So Nabi doa ajar kepada kita, apabila ada orang mati, kita salatkan jenazahnya dan doakan kepada mayat. Doakan Allah ampunkan dosanya. Dalam hadis seorang sahabat menyatakan kepada Rasulullah, khadam Rasulullah, dia menyatakan, wahai Rasulullah, apabila dia bawa air untuk Nabi pergi bilik air dan Nabi wuduk, kemudian Nabi kata, sal, mintalah apa yang kau nak minta. Maka dia kata, aku nak minta untuk murafaqataka fil jannah, aku nak minta supaya aku bersama dengan engkau dalam syurga. Nabi kata, minta lain, itu bukan itu aku maksudkan. Oleh kerana kau dah tolong bawa air dan sebagainya, kau nak apa? Upah. Nak duit ke barang? Dah. I insist. Tak nak lain. Nak supaya aku ni boleh bangkit dengan kau pada hari, ataupun sekali dengan Nabi pada hari akhirat. Apa kata Nabi? Nabi kata apa? Tolonglah aku dengan menolong diri kau. Bikasratis sujud. Dengan banyakkan sujud. Dia, bila Nabi kata, minta, nak apa? Dia kata, wahai Rasulullah, aku nak bangkit bersama engkau di syurga. Nabi kata, engkau tolong diri engkau tu sendiri dengan banyakkan solat. Nampak? Banyakkan sujud, maksudnya bukan sujud saja. Maksud banyakkan sujud tu maksudnya banyakkan solat lah. Solat sunat, banyakkan solat. So, kalau nak bangkit dengan Rasulullah, banyak amalan. Bukan orang yang perepek tu. Bukan pergi kubur. Macam mana? Lepas tu dia pergi sujud. Ada orang lepas dia doa dia sujud. Ada orang lepas bagi salam dia sujud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia pun sujud. Setiap kali salat, lepas bagi salam dia sujud. Ataupun lepas dia doa, lepas tu dia sujud. Kita tanya kat dia, ni sujud apa? Dia kata sujud syukur. Dia kata sujud syukur. Maka ini orang yang tidak faham kaedah sujud syukur. Orang yang macam ni, setiap kali salat dia sujud, setiap kali bagi salam dia sujud, maka hak ni menyalahi sunnah. Nabi tak nak buat demikian. Dan sujud syukur itu adalah apabila inda yatajaddadun ni'mah, apabila nikmat baru datang. Apa nikmat yang baru? Bukan bermaksud nikmat yang sedang berjalan yang ada ni. Kalau nak begitulah hujahnya. Dia pun kata, apa salahnya saya nak sujud sebab syukur? Iaitu sebab ni mata yang kita tengok ni tak nikmat, dia kata. Ni yang kita duduk bernapas ni. Bernapas tak berhenti-henti ni. Jantung kita berdegup, itu adalah nikmat. Maka sebab itulah kita sujud lepas sembahyang. Apa masalahnya? Masalahnya, satu, Nabi tak nak buat. Adakah Nabi tak syukur? Yang keduanya, kenapa bangun? Sujud je lah, tak payah bangun-bangun. Sujud je lah, tak payah bangun. Sebab nikmat tu berjalan. Tunggu mati esok, baru dah. Habis, selesai. Sebab nikmat tu, kita sekarang sedang bernapas ni. Tak payah buat kerja lain lah, sujud je lah. Itu bukan cara faham dia. So, cara faham sujud syukur lah. Inda yatajaddadu ni'mah, apabila nikmat baru dapat. So, bukan perangai hak yang macam kita sebutkan tadi tu. Dulu Arkam yang dia buat perangai tu. Arkam. Sekali lepas sembahyang ni, dia pun sujud. Lepas kali sembahyang, dia pun sujud. Lepas kali sembahyang, sujud. Lepas salat, kena buat apa? Zikir lah. Astaghfirullah, 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 Allahumma antas salam, ya salam, tabarakta ya zajala. Mereka kata, ustaz pula seorang lagi. Alhamdulillah. Berkata para wali Allah. Nak ikut para wali Allah dulu ke nak ikut Nabi dulu? Kan? Maka dia kata lepas pergi salam, patutnya kena Alhamdulillah. Kenapa? Sebab ulama kita kata. Tak salah. Kenapa? Oh, sebab kita boleh semayang. Sebelum boleh semayang, Alhamdulillah, nikmat. Lepas tu dah ada nikmat, baru istighfar. Itu ikut kepala otak engkau. So, kita nak ikut Nabi. Lepas bagi salam, Nabi buat apa?
Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya zal jalali wal ikram. Berikutnya, antara hadis ni fadilat pula. Kelebihannya adalah menunjukkan adanya azab kubur. Adanya azab kubur, tidak sebagaimana puak-puak yang menafikan adanya azab kubur. Apabila dalam hadis yang pertama kita sebutkan tadi tu, iaitu adkhilhu jannata waqihi fitnatal qabri. Jauhkanlah dia daripada fitnah kubur, wa azabin nar, dan azab neraka. So itu semua dalil menunjukkan bahawasanya adanya azab kubur, dan juga hadis kita mohon perlindungan kepada Allah daripada azab kubur apabila lepas tahiyat sebelum bagi salam. Minta lindung daripada 4 yang diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Yang berikutnya, apabila disebut dalam hadis pertama tadi, Auf bin Malik kata ala janazatin, salla Rasulullah ala janazatin, Rasulullah SAW salat atas jenazah, fahafiztu min du'aihi, dan aku hafaz daripada doanya, doa Nabi. Ini dalil menunjukkan al-afdal doa Nabi. Afdal doa Nabi. Hafal doa Nabi dulu. Utamakan doa Nabi dulu. Jangan doa selain daripada Nabi, sehingga doa Nabi langsung tak hafal dan langsung tak amalkan. Amalkan dulu doa daripada yang diajar oleh Nabi kita dalam hadis Auf bin Malik ni tadi, iaitu Allahumma ighfir lahu warhamhu sampailah wa azabin nar. Hadis yang kedua, iza shalla ala janazatin ni, Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina. Ya Allah, ampunkanlah dosa orang yang hidup di kalangan kami dan orang yang mati di kalangan kami, wa syahidina wa ghaibina. Itu doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka utamakan doa Nabi dulu. Dalam hadis yang lain daripada Wathilah ibn al-Asqa, qala shalla bina Rasulullah SAW, Nabi SAW salat dengan kami atas seorang lelaki minal muslimin, fasami'tuhu yaqul, dan aku dengar Nabi baca, Allahumma inna fulan ibn fulan, ya Allah, sesungguhnya fulan bin fulan ini fi zimmatik, di dalam perlindunganmu, fi zimmatik. Faqihi fitnatal qabri, jauhkan dia daripada fitnah kubur. Qala Abdurrahman, fi zimmatika wa habli jiwarika, faqihi min fitnatil qabri wa azabin nar. Antara hadis lain, hadis Yazid ibn Rukanah ibn Al-Muttalib, qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza qama lil janazati, adalah Nabi bila dia bangun untuk salat jenazah, la yusalli alaiha, qala Allahumma abduka wa ibnu amatik, ya Allah, abduka, hambamu ini, anak kepada hamba perempuanmu ini, ibnu amatik, ihtaja ila rahmatik, memerlukan kepada kasih sayangmu, wa anta ghaniyun an adzabihi, in kana muhsinan fazid min fi hasanatihi, kalau dia ni orang yang baik, kau tambahkanlah kebaikannya. Wa in kana musian, kalau dia ni orang yang tidak baik, fatajawaz anhu, maafkanlah dia, fatajawaz anhu, summa yad'u ma syaa Allah wa yad'u, kemudian doalah apa yang dia nak doa, dan baru doa kita. Dan baru doa ulama, dan barulah doa ustaz, dan barulah doa hak kita nak doa. Doa Nabi dulu, baru doa kita. So, yang masalahnya, doa Nabi itu tak dibaca-baca dan tak dihafal-hafal. Betul, ini doa wali A, ini doa wali B, ini doa wali ni, ini doa wali Ben, ini doa wali macam-macam. So, hak ni semua kadang-kadang kita ni jauh daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya, mengisbatkan fitnatil qabri, isbat adanya azab kubur yang kita sebutkan tadi itu, wa huwa su'alul malakainil mayyiti, dia adalah soalan malaikat, dua malaikat, soalan dua malaikat fi qabrihi, dalam kuburnya, fa fi musnadi Ahmad, dalam musnad Ahmad, wa sunani Abi Daud, dan sunan Abi Daud wa ghairihima, hadis daripada Al-Bara ibn Azib anin Nabi SAW, fayatihi malakani, akan datang kepadanya dua malaikat, dan akan didudukkan dia itu, fayaqulani lahu, maka dua malaikat ini pun berkata kepadanya, man rabbuk, siapa Tuhanmu?
wa ma dinuk, dan apa agamamu, wa ma taqulu fi hadzal rajul alladhi bu'itha fikum, dan apa yang engkau katakan terhadap lelaki yang diutuskan kepada kamu ini. So doa malaikat, doa dua malaikat dalam kubur, iaitu apabila semua orang dah belah, semua orang dah balik, maka datang dua malaikat ini, fayujlisanihi, akan didudukkan dia, fayaqulani lahu, maka dua-dua ini pun berkatalah kepada mayat ni tadi, man rabbuk, siapa Tuhanmu? Allahu rabbi. Wa ma dinuk, apa agamamu? Wa ma taqulu fi hadzal rajul alladhi bu'itha fikum, apa yang kau kata kepada lelaki ini yang telah diutuskan kepada kamu? Siapa? Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ditanya tak tentang isu akidah? Engkau ni duk sibuk bahas duk salafi tak salafi, akidah apa dah, Asy'ariyah ke Maturidi ke. Kahannya kita ni tak ditanya dalam kubur ataupun hari akhirat besok, kita tak ditanya ni manhaj salafi ke tak salafi ke, salafi ke. Atau kalau tak tanya akidah, tanya apa? Apa benda yang Nabi bawa? Sebelum adanya persoalan tentang solat dan sebagainya, tidakkah hak pertama sekali tauhid? Kan? Tidakkah soalan pertama sekali berkenaan tauhid? Oh, dia kata dah, hadis tu kata solat. Inna awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yawmal qiyamah, benda pertama sekali yang akan dihisab pada hari kiamat itu as-salah. Solatlah. Atau kalau kafir nak solat apa? Dah kafir awal-awal, kita tak payah tanya bab solat. Habis hadis yang sebagainya, benda yang ditanya adalah hak antara manusia dengan manusia, pertama sekali akan ditanya apa dia? Dima, darah. Maksudnya kita bunuh orang tentang darah, itu ditanya dulu antara hubungan manusia dengan manusia. Atau mana dulu ni? Solat ke dulu? Pasal awak ni dulu. Atau akidah dulu? Akidah dulu ni. Man rabbuk? Siapa Tuhanmu? Ditanya dalam kubur, siapa nabimu, siapa agamamu? Ni, orang ni yang kami utuskan ni apa dia bawa? Tak tahu dia bawa apa. Dia bawa sunnah. Kalau dah tak buat sunnah, nak jawab apa? La adri lah. Kata ada hadis. La adri man rabbuk, siapa Tuhanmu? La adri aku tak tahu. Bubuh lah soalan kat sebelah kanan, tak apa. Soalan, jawapan, man rabbuk, Allahu rabbi, kat sebelah. Nanti dua malaikat datang, jangan takut dan jangan gentar. Kan? Jangan takut dan jangan gentar. Jawablah dengan lisan yang fasih. Banyak cantik kau. Jangan masuk dalam tu, tengok. Lisan yang fasih tak fasih ni berdasarkan amalan. Dan pertama sekali amalan itu, takkah amalan hati itu akidah? Man rabbuk, siapa Tuhanmu? Tentang Allah Azza wa Jalla. Apa agamamu? Tak, itu akidah tu. Dan apa dia yang lelaki ni bawa? Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bawa apa? Basyiran wa nazira. Apa dia basyiran wa nazira? Nabi bawa apa nama? Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Nabi bawa al-huda. Apa dia petunjuk? Al-huda, ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Wa dinul haq, apa dia agama yang benar? Amalan saleh. Amalan saleh. Basyiran wa nazira, Nabi bawa khabar gembira dan Nabi bawa khabar neraka. Maka ditanya kepada kita ni tentang akidah. Allah Ta'ala firman, qul innama harrama rabbiya, katakanlah wahai Muhammad, innama harrama rabbiya al-fawahisha, sesungguhnya diharamkan bagi kamu oleh Tuhan al-fawahish, benda keji, ma zahara minha wa ma batan, wal ithma, dan dosa, wal baghya bi ghairil haq, dan al baghi, melampaui hak, melampaui batas daripada kebenaran, wa an tusyriku billah, dan perbuatan mensyirikkan Allah, ma lam yunazzil bihi sultana, benda yang tak diberi izin kepadanya,
wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Tak jumpa ayat. Wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun, dan kamu bercakap tentang Allah benda yang kamu tak tahu. Itu bukan akidah tu. Bercakap tentang Allah benda yang kamu tak tahu apa? Halal haram je. Menghalalkan apa yang Allah haramkan, mengharamkan apa yang Allah halalkan, itu pun telah kufur. Apatah lagi bercakap tentang Tuhan, zatnya, dengan akal fikiran, tidak berdasarkan wahyu. Ikut tak apa yang Nabi cakap, tapi duk baca sataftariqu ummati, umatku berpecah kepada 73 golongan, kulluhum finnar, semua dalam neraka illa wahidah, melainkan satu. Umat kamu berpecah kepada 73, semua dalam neraka illa wahidah. Qalu, ditanya, apa dia, siapa dia yang satu itu? Ma ana alaihi al-yawma wa ashabi, apa yang aku dan sahabatku berada di atasnya. Tak tanya kah? Wa taqulu ala ma la ta'lamun. Kau cakap tentang Tuhan benda kau tak pasti. 72 neraka. Masuk neraka saja tak tanya. Tanya dulu. Tanya dulu sebelum masuk neraka. 72 neraka. Satu syurga. Hak yang satu syurga tu apa? Dah ada jawapan dah. Ma ana alaihi al-yawma wa ashabi, apa yang aku dan sahabatku berada atasnya. Tak tanya manhaj padan gua. Tak tanya manhaj. Atau kalau dah kita kafirkan sahabat Nabi, tak tanya. Tak ditanya oleh Allah Ta'ala. Ya Allah tidak itu, Allah tidak ini, Allah tak cakap, Allah tak menampak, Allah tak mendengar. Antaqulu ala ma la ta'lamun. Kau cakap tentang Allah benda yang kamu tak tahu. Apa Allah kata dalam Quran? Innama ya'murukum, setan itu ya'murukum. Setan itu memerintahkan kepada kamu itu bisu'i wal fahsya, dengan benda buruk, su'i wal fahsya, dan benda keji. Wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun, dan kamu berkata tentang Allah benda yang kamu tak tahu. Surah Al-Baqarah. Setan suruh apa? Setan suruh Setan suruh buat benda buruk, bisu'i wal fahsya, dan setan suruh cakap tentang Allah benda yang kamu tak tahu. Setan suruh cakap tak tanya. Tak ditanya oleh Allah Ta'ala. Tak ada hadis. Duk tuduh orang literal. Duk ngata orang literal, tiba-tiba dia literal. Dia tanya siapa Nabi Muhammad, jawab je Muhammad, dah selesai. Selesai hidup kau. Jawab Muhammad, tak payah ngaji tak apa. Jawab Muhammad. Dan kalau tak ikut Nabi dan tak ikut sunnah Nabi dan tak ikut jalan orang mukmin, tak ikut jalan orang mukmin, apa Allah kata dalam Quran? Apa ayat tu? Wasabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu an. Orang-orang yang mula-mula masuk Islam di kalangan orang muhajirin wal ansar, walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Wa man yushaqiqir rasul, siapa yang menyelisihi jalan Rasul, yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah datang kepadanya huda, petunjuk, wa yattabi', dan mengikut ghaira sabilil mu'minin. Apa makna dia? Mengikut jalan yang bukan jalan orang mukmin. Nuwallihi ma tawalla, kami bagi dia ikut jalan yang dia nak ikut tu. Kami biarkan. Siapa tak nak ikut jalan sahabat Nabi, Allah akan biarkan dia ikut jalan sesat yang dia nak ikut tu. Nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama, dan jalan hak yang dia nak ikut itu akan sampai ke jahannam. Wa sa'at masira, dan tempat buruk yang buruk, tempat kembali yang buruk. So Allah tanya ke tak tentang manhaj? Tak adalah perkataan manhaj. So, tak ada perkataan manhaj. Allah pun tak ada tulis bizatihi pun. Sepak pun tu.
So apa nama? So hadis-hadis doa-doa ni menunjukkan adanya fitnah kubur, dan banyak lagi hadis tentang fitnah kubur ni, dan banyak lagi ayat-ayat Quran tentang apa nama, kehidupan setelah kematian ini. Maka kita disuruh mendoakan kepada orang yang meninggal ni, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu innaka raufur rahim. Surah Al-Hasyr ayat 10. Wallahu a'lamu bis-shawab. Ada apa nak tanya? Yang akan datang hadis yang ke-468, iaitu membawa jenazah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.